laranganmu dalam sedar ataupun tidak. Ku sering meninggalkan suruhanmu, walau sedar aku milikmu. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hamba-Mu. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagiku ingat, petangku alpa, begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cinta-Mu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan dari-Mu. Ku sering berjanji depan-Mu, sering jua ku memungkiri. Ku pernah menangis kerana-Mu, kemudian ketawa semula. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagiku ingat, petangku alpa, begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cinta-Mu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan dari-Mu. Kau pengasih, Kau penyayang, Kau pengampun kepada hamba-hamba-Mu. Selangkahku kepadamu, 1000 langkah Kau padaku. Tuhan, diri ini tidak layak ke syurga-Mu, tapi tidak pula aku sanggup ke neraka-Mu. Ku takut kepadamu, ku harap jua padamu. Moga ku kan selamat dunia akhirat seperti Rasul dan sahabat. Seperti Rasul dan sahabat. Seperti Rasul dan sahabat. Seperti Rasul dan sahabat. Seperti Rasul dan sahabat.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah semuanya. Apa khabar tuan-tuan dan puan pada pagi ini? Adakah semua dalam keadaan yang sehat, ceria di samping ahli keluarga? Mungkin boleh update sikit di ruangan komen tuan-tuan dan puan, bagaimana keadaan anda semua pada pagi ini. Alhamdulillah, saya nak ajak sama-sama tuan-tuan dan puan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, dengan izinnya, ya, dengan rahmat dan kasih sayangnya, kita dapat bersama lagi pada pagi ini untuk bersama dalam satu majlis ilmu. Dan tuan-puan bersama saya sekarang Ustaz Hadi dari Easy Ngaji, yang mana kita berada dalam slot sharing tajuk tuan-puan, yang mana ianya akan bersiaran secara percuma buat anda semua, dan ianya akan berlangsung pada setiap pagi bermula jam 8.30 pagi tuan-tuan dan puan. Jadi mungkin ada sahabat-sahabat yang baru masuk, baru ternampak live sharing tajuk pagi ini. Ahlan wa sahlan saya ucapkan. Okey, dan mungkin kebiasaannya yang ada ni kita punya followers sejati lah, insya-Allah. Okey, pengikut-pengikut setia, alhamdulillah, barakallahu fikum. Terima kasih saya ucapkan di atas komitmen anda semua, ya. InsyaAllah sama-sama kita doakan agar ada kejayaan buat kita semua, insyaAllah. Baik, kepada sahabat-sahabat yang baru masuk yang memberi salam, saya jawab Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi tidak lupa juga tuan-puan, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang paling besar sekali iaitu nikmat iman dan Islam, yang membuatkan kita berada di sini atas keteguhan iman kita itu sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Betul tak? Jadi alhamdulillah, bersyukur dan terus bersyukur. Baik, jadi untuk pagi ni tuan-tuan dan puan, tadi pun saya sajikan kepada tuan-puan lagu intro tadi, Damba Cintamu. Ada yang tanya kan, Puan Ishan tadi. Saya dah bagi link tu nah. Siapa yang nak tengok boleh. Tajuk lagu tu Damba Cintamu, tu lagu Raihan sebenarnya. Lagu lama dah kan, tuan-puan pun mungkin dengar. Cuma ni kali ni diberi nafas baru, ataupun kita kata cover song lah, yang di cover oleh Ustaz apa ke nama tadi, Ustaz Faizan. Tu qari juga tu. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Yang baru masuk silakan terus masuk. Waalaikumsalam yang memberi salam. Mari. Okey, terlebih dahulu saya nak mohon jasa baik anda semua tuan-tuan dan puan, bantu saya untuk sharekan dulu live kita pagi ni. Boleh ke? Tolong tekan butang share tu. Share itu percuma. Ataupun tuan-puan boleh copy link live kita ni dan boleh letak dalam status ke, dalam status WhatsApp ke, ataupun kat story ke, story Facebook. Kan ada story Facebook, story apa lagi? Story IG. Nak letak kat TikTok pun boleh. Kan, nak letak kat TikTok pun boleh, tak ada masalah. Ya. Mari tuan-puan. Waalaikumsalam yang baru masuk. Ahlan wa sahlan. Baik, insyaAllah tuan-tuan dan puan, untuk hari ni kita sebenarnya sudah berada pada episod 195. Alhamdulillah, ala kulli hal. Dah 195 dah tuan-puan. Kan tutak dah 200. Tutak dah habis satu Quran Easy Ngaji ni kan. Easy Ngaji sharing tajwid ni kan. Jadi insyaAllah terus doakan yang baik-baik. Moga-moga kita semua berkesempatan, termasuklah diri saya ni yang berada selaku speakernya kan, yang bercakap ni. Doakan saya panjang umur, diberi kesihatan yang baik. Begitu juga tuan-puan, insyaAllah saya doakan agar tuan-puan pun dipanjangkan umur, insyaAllah sentiasa ada keberkatan dalam hidup kita semua. Dan moga-moga kita terus rasa kita kata apa, terus mendahagakan ilmu ini. Kan kita tahu hati kita ni Allah yang pegang, dan hati kita ni berbolak-balik, ya, atas keizinan Allah juga yang menyebabkan kita berada di sini. Tapi kalau Allah twist hati kita kan, Allah uji kita, mungkin satu hari kita pun tak tahu untuk ke depan macam mana. Adakah kita masih lagi berada dalam suasana ini? Adakah masih lagi ada kemanisan itu dalam diri kita? Jadi bukanlah kita fikir negatif, cuma kita berhati-hati, dan insyaAllah dengan adanya semangat yang baik,
Okey, dengan hal apa kita kata matlamat yang baik, insya-Allah kita akan mampu untuk temui hala tuju kita, insya-Allah. Boleh nah, tuan-puan? Baik, terima kasih kepada penyumbang star kita, alhamdulillah. Hari ni kena ceria tuan-puan, senyum sikit boleh? Walaupun saya tak nampak. Senyum sikit. Boleh ke? Mestilah boleh kan? Baik, insyaAllah untuk hari ni kita akan sambung surah Ali Imran. Hari ni kita 2 muka surat tuan-puan. Sebab hari tu kita berhenti last tu ada baki sikit pada muka surat 60 tu. So hari ni kita akan sambung ayat 82 dan 83 tak silap saya. Pada muka surat 60. Jadi kita akan sambung pula satu ayat daripada muka surat 61, iaitu ayat 84. Jadi hari ni kita akan sambung ayat 82, 83, 84. 3 ayat sahaja. Boleh nak? Senyum sokmo, alhamdulillah. Baik, jadi insyaAllah tuan-puan, bagi memberkati pertemuan kita seperti biasa, kita akan buka pertemuan dan bacaan istighfar kita seperti biasalah. InsyaAllah, boleh ke? Dah sedia ke semua? Baik. Kita mulakan insyaAllah Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا teruskan dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihah, amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihah, amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihah, amalan maqbula. Wa
أعمالا مقبولا Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah Minal Khataya. Alhamdulillah tuan-puan, selesai untuk bacaan pembuka kita pagi ini, Ummul Kitab, dan kita mula dengan bacaan istighfar kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita, insya-Allah. Dosa besar kita, dosa kecil kita, mungkin malam tadi ke ada dosa-dosa kita dengan orang ke, ataupun dengan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan barakah keberkatan kita berhimpun pagi ini untuk menuntut ilmu, moga-moga menjadi penghapus kepada dosa-dosa kita, insya-Allah menjadi kafarah. Baik, tuan-tuan dan puan, kita akan teruskan untuk bacaan semasa kita. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan sambung hari ini 3 ayat, insya-Allah. So sekarang ni kita berada pada muka surat 60. Muka surat 60. Kita akan habiskan 2 ayat ni, kemudian kita akan masuk pada muka surat 61. Ya, muka surat 61, tengok ni. Kita akan sambung sampai ayat 84. Sampai wa nahnu lahu muslimun. Boleh? Ya. 3 ayat hari ni, insya-Allah. Waalaikumsalam yang baru masuk. Putih muka ustaz. Ini kamera puan. Jangan tertipu dengan kamera. Kalau tuan-puan nampak saya cerah ni sebab kamera, bukan sebab saya cerah. Okey. Bukan sebab nur ke apa. Kena tipu dengan kamera. Tu nampak cerah. Baik, alhamdulillah. Tuan-puan dah sedia ke? InsyaAllah kita nak baca dulu sama-sama daripada ayat 82 sehinggalah ayat 84. Okey, baik. Jom kita mulakan, insyaAllah. Dah sedia ke semua? InsyaAllah sedia. Baik, sama-sama kita baca dulu ayat ini, insyaAllah. Tarik nafas dalam dalam, tuan-puan. Ustaz pakai filter kot. Tak adalah filter, sebab sini banyak lampu. Banyak ada lampu. Biasalah kan. Lampu studio. Tu bila ada pancar lampu jadilah cerah. Kalau tutup lampu jadilah hitam. Tak adalah hitam, gelap. Okey. Okey, baik. Ready? Jom. Tarik nafas dalam, insya-Allah. Sedia 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما
والأسباط. وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Baik, Alhamdulillah. Tuan-tuan puan kita selesai untuk bacaan kita. Tiga ayat ni lah. Baik, jadi jom kita teruskan. Okey. Yang baru masuk, ahlan wa sahlan semuanya. Jom bantu saya share dulu, boleh Siapa yang belum share tolong share dulu, insya-Allah. Baik, jom tuan-tuan puan kita teruskan untuk sesi bedah membedah seperti biasa. Ya. Sedia semua? Jom kita mulakan, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat 82 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Baik, huruf fa pada atas fa, kemudian nun mati bertemu ta, tuan-tuan puan. Di sini hukumnya ikhfa haqiqi. Nun mati bertemu huruf ta. Jadi ikhfa maknanya kita kena sembunyikan sebutan nun mati apabila bertemu dengan huruf ta. Dan dengung di sini kita buat nipis je, tuan-puan. Nipis je sebab huruf ta ni huruf yang nipis. Di dengung kita pun ni nipis. Dan di sini martabatnya a'la. Maknanya martabat untuk melaksanakan dengung tu, bila kata martabat a'la ni, proses nak lakukan dengung tu dia agak mudah. Proses ikhfa tu agak mudah. فمن تولى dapat tak? فمن تولى boleh? Baik, ikhfa haqiqi. Kadar dengung 2 harakat lah macam biasa. Tawalla, la kat sini kita sebut mat asli macam biasa, MA. Okey, ada alif mat kecil dan sebelumnya baris atas. Ba'da. Untuk huruf ain dia bersifat tawassut. Ingat tuan-puan. Huruf ain bersifat tawassut, yang mana suara kita tidak tertahan dan tidak terlepas. Tawassut ni maksudnya pertengahan. Jadi suara kita ni di tengah. Ba'. Tu. Kalau tertahan ba'. Kalau kita lepaskan ba'. Kan bezalah bunyi dia. Cuma biasa kesilapan yang dilakukan ialah dengan bunyi yang tertahan tu, ba'. Saya selalu sebut ni, tuan-puan kan, ingat faman tawalla ba'da zalika. Kalau kita baca tempo yang perlahan, maka kita dengarlah jelas bunyi tawassut tu. Unsur tawassut tu kita dengar dengan jelas. Faman tawalla ba'da zalika. Nampak tak? Berdasarkan tempo yang dibaca tadi. Tapi kalau baca laju, kita tak dengar lah sangat. Faman tawalla ba'da dhalik. Nampak? Faman tawalla ba'da dhalika faulaika humul fasiqun. Kalau baca laju, maka lagi kurang lah kedengaran unsur tawassut itu. Jelas Apapun bergantung pada tempo kita.
ba'da zalika. Huruf zal kita keluarkan hujung lidah sedikit, dan di sini juga mad asli MA. Zalika faula. Likafa. Huruf kaf ni satu harakat saja, dan di dalam ni kepala huruf kaf lah. Macam biasa kan. Zal keluar ke hujung lidah. Faula, huruf fa dari atas, kemudian ni hamzah tuan-puan, bukan huruf mat. Jadi fa satu harakat, u satu harakat. Kemudian huruf ziyadah di sini kita tak perlu baca. Kat sini huruf ziyadah kan, abaikan sahaja. Faula, huruf ziyadah. Waw yang ada bulat di atas tu huruf ziyadah. Apa itu ziyadah? Tambahan. Ada pada tulisan tetapi tiada pada bacaan. Boleh? Waalaikumsalam yang baru masuk. Bonda. Sila. Baik. La kita panjang 4 ataupun 5 harakat. Kat sini hukumnya mad wajib muttasil. MWM. Macam biasalah ya. Kadarnya 4 ataupun 5 harakat. Apabila simbol mad bertemu dengan hamzah. Faulaika humul. Kat sini tuan-tuan puan, alif lam qamariyah, ALQ. Fa ma asli MA, sin baris bawah C, qaf baris depan Q, tebal ya. Kemudian kat sini bila kita berhenti dia jadi ma'arid li sukun lah, MAL. Ma'arid li sukun kadarnya berapa? 2, 4 ataupun 6. Faulaika humul fasiqun. Begitu. Boleh? Huruf ziyadah ada pada tulisan, tiada pada bacaan. Betul. Baik, habis ayat 82. Kita sambung ayat 83. Afaghayra-di. Huruf hamzah kita jelaskan a macam biasa, fa macam biasa, ghain. Ghain ni kita pastikan tebal lah bila kita nak sebut tu. Afagha. Cuba sebut. Afagha. Afaghayra. Afagha. Matikan ya, ghai. Jadi ya ni dia bersifat lin kan, tuan-tuan dan puan? Dia bersifat lin. So kat sini kita kata bacaan lin. Ya yang sukun sebelumnya baris atas. Adanya unsur lembut lah pada bunyi tu. Ghai. Afaghai. Dapat tak bunyi dia? Cuma hati-hatilah untuk ghai tu kita tetap kena tebalkan. Macam biasa. Huruf ra baris atas pun sama, kena tebal juga. Sebab apa? Sebab ianya berbaris atas. Ingat tu. Kemudian di mat asli. Ya mat sebelumnya baris bawah. Afa ghayra dinillahi yabghu. Baik, kalimah Allah dibaca dengan tarqiq, nipis. Sebab apa? Sebab sebelumnya berbaris bawah. Kita lihat pada nun baris bawah ni. Asbabkan baris tu, baris bawah tu menyebabkan kalimah Allah, lam pada kalimah Allah ataupun kita sebut lafzul jalalah, dibaca secara tarqiq, dibaca dengan nipis. Okey, tarqiq ni maksudnya ni nipis, bukan tahqiq tarqiq. Tara qaf ya qaf. Tarqiq. Raqqaqa. Okey, perkataan asal dia. Afa ghayra dinillahi yabghuna. Untuk ba pula, kat sini qalqalah sughra, QS. Kita lalu je. Yabghu. Afa ghayra dinillahi yabghuna. Kita layan je tuan-puan, santaikan bunyi dia. Boleh? Kalimah Allah dibaca nipis, betul. Baik. Qalqalah sughra. Jadi sughra ni maksudnya kecil. Lantunan yang kecil. Dan boleh juga kita faham lantunan yang
lemah. Sebab tu saya kata lalu kan bunyi dia. Lalu je. Yabghu, tanpa ada tekanan yang orang kata apa, terlalu kuat sangat lah. Qalqalah ni memang ada sifat yang kuat, tapi bukanlah bermakna kuatnya itu sehingga menjadi satu bunyi yang yalah terlalu berlebihan. Yabghu, steady je. أفغير دين الله يبغون وله. Baik, untuk ghain baris depan kita kena muncungkan bibir. Muncung ya, sebab dia baris depan. Bukan sebab huruf tu memang kena muncung, tidak, tapi sebab dia baris depan je. Dan dalam masa yang sama kena tebal. Tebal pada ghain baris depan ni, kemudian panjangkan pula dua harakat mat asli. Ada waw mat tu, nampak? Afaghayra dinal, maaf. Afaghayra dinillahi yabghuna walahu. Kat sini kita tengok ada apa? Huruf mat kecil ni bertemu dengan hamzah, ataupun kita kata simbol misai ataupun ombak tu kan bertemu dengan hamzah. Jadi konsep dia tuan-tuan sama je sebenarnya dengan mat jaiz kalau tengok. Cuma disebabkan melibatkan ha dhamir. Ha dhamir ni panjanglah cerita dia pula kan, ataupun ha kinayah. Jadi ianya disebut sebagai mat silah tawilah. Maksudnya mat silah. Bacaan mat ni panjang. Bacaan panjang yang berlaku ketika silah, ketika sambung sahaja. Dan dibaca dengan tawilah. Tawil ni maksudnya panjang juga. Tapi bukan panjang mat tu. Mat ni melibatkan tentang hukum asal dia lah. Bacaan panjang yang berlaku dan dibaca dengan tawil, dengan panjang, kadar 4 ataupun 5 harakat. Boleh tak tuan-tuan dan puan? Jadi panjang ni berlaku 4 atau 5 harakat ni jadi ketika kita sambung je. Afaghayra dinillahi yabghuna walah. Nampak? Kalau kita berhenti bunyinya walah. Ada tak unsur mat lagi? Dah tak ada. Sebab apa? Sebab kita berhenti. Faham tak? Sebab kita berhenti. Maka tak jadilah mat tu. Dia jadi waktu bila? Ketika silah, ketika sambung. Silah ni maksudnya sambung. Walahu aslama. Nampak? Itu maksud silah. Jadi, sebab itulah dinamakan mat silah tawilah. Bacaan panjang, mat yang berlaku ketika silah. Iaitu ketika bersambung dan dibaca dengan tawilah. Dibaca dengan panjang. Jelas ke tuan-tuan dan puan? Jadi ada dua lah. Ada satu lagi maksilah qasirah yang pendek, baca 2 harakat kan. Kalau tak bertemu dengan hamzah. Bila bertemu hamzah jadi tawilah. Tak jumpa hamzah jadi qasirah. Itu aja. Boleh tuan-tuan dan puan? Dapat sesuatu ke? Boleh nah? Baik, kita sambung lagi. Kadar kat sini panjang 4-5 harakat juga. Dan sekejap saya tulis MST, maksilah tawilah. Maksilah tawilah. Maksilah kubra pun okey kan ustaz? Boleh juga. Okey. Itu nama dia juga, maksilah kubra. Baik. Aslama man fi. As, matikan sin macam biasa. As, hujung lidah tu duduk dalam je ya. Jangan keluarkan. Aslama ma. Aslama ma. Ma 1 harakat, ma 1 harakat. So kita jelaskan tuan-puan pertemuan ni. Di afaghayra dinillahi yabghuna walahu aslama ma. Pastikan 2 ma tu dijelaskan sebutannya. Okey. Aslama man fis. Nun mati bertemu fa kat sini hukumnya ikhfa haqiqi. IKH.
Jadi fa ni huruf ikhfa dan ianya bersifat nipis dan dengung kita secara tak langsung turut nipis. Aslama manfi. Kalau cerita martabat, ia berada pada martabat awsat, pertengahan, ya, pertengahan. Maknanya nak buat tu dia tak senang sangat, tak susah sangat. Steady lah. Cuma kita sorokkan nun tu di sisi huruf fa. Manfi sama fissa. Okey. Baik, huruf sin yang bersabdu ni kita sebut ALS, alif lam syamsiyah. As-samawa, ma asli, MA, wa pun MA, tiwal, wal ALQ, alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Wal, ar. Baik, huruf ra yang mati sebelumnya berbaris atas. Ra mati sebelumnya berbaris atas, jadi kita perlu baca dengan tebal pada ra tersebut. Ra ni kena baca dengan tebal. Wal ar, wal ar, 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 wal ar, wal ar, wal ar, wal ar. Dapat tak? Wal ar, wal ar. Dan kalau kita berhenti pada dha ni, contoh kalau kita tak berhenti, dia akan bunyi wal ardi. Macam biasalah. Cuma kalau matikan dha ataupun kita nak berhenti pada wal ard, maka dha ni akan mati jugalah. Baris bawah ni tak terpakai dah. Jadi disebabkan adanya iltiqa' sakinain, tuan-tuan dan puan. Iltiqa' ni pertemuan, sakinain maksudnya dua sukun. Pertemuan dua sukun, ra satu, dha satu. Ini dipanggil iltiqa' sakinain dalam satu kalimah. Jadi sukun bertemu sukun, bila bertemu ni mungkin ada sedikit kesukaran. Cuma kaedahnya kita matikan ra, dah selesai kita mematikan ra ni cukup. Kan cukup orang terempahnya bunyi tu, matikan pula huruf dha. Macam mana nak matikan huruf dha? Pergi kepada makhraj huruf dha. Pangkal sebutan. Kita nak sebut huruf dha macam mana? Cuba tuan-puan sebut huruf dha baris atas. Macam mana tuan-puan sebut? Cuba. Dha. Kan? Nak starting tu. Dha. 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 Kalau kita buat slow motion tu macam tu lah. Dha. Kan nampak ada tarik dulu. Dha. Jadi kita nak matikan, itulah rupanya. Wal ard. Kita nak sebut dha. Contoh Wal arda. Wal ard. Tak sampai nak bunyi tu. Tak sampai lagi nak bunyi dha. Pangkal dia je. Wal ard. Wal ard. Kalau kita sebut wal arda, wal arda, wal arda. Kalau macam ni dia baris bawah kan. Tapi baris bawah susah sikit nak nampak contoh. Wal arda, wal ard. Kan? Dia macam nak pergi tapi tak pergi. Itu cara dia lah. Sebagai orang tu panduan ringkas untuk tuan-puan. Apa pun dia berbalik kepada talaqi kan. Apa pun berbalik kepada talaqi. Jelas ke? Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard. Wal ard. Wal ard. Dan yang penting sekali, jangan kita lantun lah. Wal ard. Sikit pun tak mau. Contoh wal ard. Dia salah di sudut penyempurnaan sifat lah. Maknanya sifat yang tak ada diadakan. Jadi kalau boleh elakkan lah. Kalau kita dah terbiasa sebelum ni, cuba elakkan. Pelan-pelan untuk kita buang. Okey, satu lagi, jangan muncung. Jangan muncung dan pastikan tebal itu berlaku lah. Tebal itu berlaku. Dan jangan muncung ni maksud saya bila kita sebut kan wal ard, wal ard, wal ard.
Sebab huruf ta ni dia bukan huruf bibir kan. Baik, selesai lah. Kalau kita berhenti kat sini wal ard, kita ambil semula nanti kat walahu. Kalau tuan-puan cukup nafas habiskan daripada afagha ini sampai yurja'un, lagi bagus, silakan. Tapi kalau kita berhenti kat sini wal ard, nanti ambillah balik kat sini walahu. Okey. Baik. Wal ard, kalau berhenti. Kalau sambung wal ardi taw'an, ta. Baik, ta ni tebal. Kemudian kat sini ada waw lin. Jadi macam mana ni kita nak gabungkan tebal dengan bunyi lembut ni? Selesaikan makhraj dan sifat. Itu je kunci dia. Ta pada atas, ta. Matikan waw. Ta. Wal ardi taw'an wa. Boleh? Ta. Biasanya kadang-kadang kita terlepas pandang, mungkin kita sebut tau. Wal ardi tau. Boleh? Wal ardi taw'an wa. Boleh? Tuan-tuan perempuan. Kemudian kat sini ada idgham bi gunnah. Tanwin bertemu waw. IBG, idgham bi gunnah naqis. Dia tak jadi sempurna lah. Taw'an wa karhan. Baik, kat sini ada huruf ra mati sebelumnya baris atas sekali lagi. So kat sini pun tebal tuan-puan. Sama je macam syarah saya kat sini tadilah. Wal ar wa kar. Kar. Sama bunyi dia. Kemudian sekali lagi juga kita jumpa IBG, idgham bi gunnah, ataupun idgham ma'al gunnah. Sama ya tuan-puan. Taw'an wa karhan wa ilai. Lai bacaan lin. Sekali lagi bacaan lin. Lai ya mat sebelumnya, ya lin sebelumnya baris atas. Wa ilaihi yur. Ra mati ni tuan-puan pun sama tebal juga. Ra mati. Yurja'un. Boleh? Yur tebal. Yur. Kalau kita nipis dia bunyi yur. Dia bunyi tak cukup lah. Wa ilaihi yur. Jadi cuba upkan lagi. Wa ilaihi yurja'un. Jim pada atas ja, kemudian u. Huruf ain ni pastikan kita tak bunyikan melalui hidung. Ja'u. Dia sebab huruf ain ni kerongkong kan, tengah kerongkong. Yurja'un. Un kat sini ma'arid lis sukun. Tuan-tuan perempuan boleh baca dengan kadar 246 lah macam biasa. MAL. Okey, ma'arid lis sukun. Baik, kita sambung satu ayat lagi insya-Allah untuk hari ni. Habis ayat 82 dan 83. Kita sambung ayat 84 insya-Allah. Qul aman. Huruf qaf kita baca dengan tebal, kemudian matikan lam tanpa unsur tawallud, bunyi beranak. Qul. Tu. Qul amanna. Kat sini kita baca kadar 2 harakat. Mad badal MB. Okey. Kemudian nun bersabdu kita baca dengan dengung 2 harakat, wajibul gunnah. Kemudian panjang pula 2 harakat. Manna billah. Na ni mat asli MA.
Billah. Kalimah Allah kita baca nipis. Sebab apa? Sebab kalimah Allah sebelumnya baris bawah. Billahi wa ma panjang 4 atau 5 harakat. MJM mak jaiz munfasil. Okey. MJM mak jaiz. Wa ma panjang sebab mat bertemu hamzah kan. Mat bertemu hamzah, mat jaiz, pertemuan dua kalimah. Unzi. Nun mati bertemu zai, IKH, ikhfa haqiqi. Huruf zai huruf nipis, maka ikhfa di sini ataupun dengung di sini pun nipis juga. Wa ma unzila alaina wa ma. Sama juga. Boleh. Wa ma unzi. Nun mati bertemu zai. Sama ikhfa haqiqi. Baik. La alai. La ini bacaan lin. Bacaan lin. Na mad asli. Wa ma mad jaiz munfasil. Sama juga. Macam yang sebelum ni tadi. Kan? Sama je. Wa ma unzila ala. Huruf zai ni martabat awsat. Takhfiq awsat. Tu kau detail dia lah. Kan? Nak detail. Kalau tak nak detail, biasa, macam biasa, ikhfa haqiqi. Dah, tu je. Wa ma unzila ala. La panjang 4 ataupun 5 harakat pun sama. Mat jaiz MJM. Mat jaiz munfasil. Wa ma unzila ala Ibrahim. Lalu je. Santai, jalan, layan je dia. Banyak istilah kita boleh guna kan. Layan, santai, lalu, touch and go, macam-macam lah tuan-puan. Kemudian kalau kita berhenti, Ibrahim, dia takkan bunyi gitu, betul tak? So bila berhenti jadilah ma'arij li sukun. Ibrahim. Boleh. Kalau tak berhenti tuan-puan, tak apalah. Saya takut tuan-puan confuse sekarang. Saya tulis mat asli lah sebab dia tak ada tanda waqaf. Cuma kalau kita sambung, dia akan kekal lah hukum mat asli. Ra pun sama mat asli, tebal dan mat asli. Ra pada atas kan. Ala Ibrahim. Kalau berhenti jadilah ma'arij sukun kan. Kalau tak berhenti, Ibrahim wa hi itu akan kekal dengan hukum asal dia, iaitu mat asli. Saya tulis ma'arij sukun tadi tu sebab nak berhenti kat situ nanti bila baca. Tapi tak apalah, saya tulis je mat asli. Tapi tuan-puan boleh tahu kan nak beza tu macam mana. Baik, kemudian wa isma'i. Wa pada atas, wa is matikan sin macam biasa. Ma kita panjangkan 2 harakat, mat asli. I pun sama mat asli. La wa is, huruf sin sama matikan je sin, lidah tak perlu keluarkan, duduk dalam je. Wa isma'ila wa ishaqa. Wa isha, ha ma asli. Ma ma asli, ai ma asli, wa isha, ha ma asli. Boleh? Wa ishaqa wa ya'qub wal ya'qu. Huruf ain sempitkan tengah kerongkong kita. Huruf ain kan bersifat tawassut. Huruf ain bersifat tawassut. Wa ya'qub. Okey. Wa is
إسحاق ويعقوب ويعقوب وإسحاق ويعقوب tebal ma asli bawal wal alif lam qamar ya ALQ qu ma asli ya ويعقوب والأس huruf sin matikan sin macam biasa والأسباط. Tuan-tuan perempuan, huruf ta ni tuan-puan, dia tebal kan? Huruf ta ni dia tebal. Jadi untuk ba ni, kita kena pastikan bunyi tidak berubah. Berubah ni macam mana? Wal asbat ba wal asbati. Sebabkan kita dah nampak huruf ta tu dan kita mungkin terlalu nak menjaga. Saya bercerita ni sebab saya pun rasa macam tu. Sejujurnya tuan-puan. Kalau saya baca, saya kena hati-hati sikit kat sini. Sebab dia macam terpengaruh tu kuat sangat. Huruf ta tu, pengaruh dia tu. Wa ya'quba wal asbati wal asba. Dia macam bunyi bati. Bunyi ba. Cuba tuan-puan buat. Siapa yang ada rasa macam saya? Saya rasa gitu. Dalam keadaan sekarang ni. Bila saya baca kan, saya rasa macam pengaruh ta tu dia bawa mari kat ba tu. Jadi memang kena struggle sikit, kena hati-hati. Kena berikan tumpuan lebih. Mungkin ada sebahagian perkataan dalam Quran kita baca tu dalam keadaan yang santai je kita sebut. Macam tu macam perkataan ni kan. Senang kita nak sebut. Utiya Musa. Kan, steady je. Tapi kat sini kita macam kena fokus lebih sikit. Wal asbati wa ma. Ada tak yang terasa macam nak terpengaruh juga? Saya rasa. Siapa yang tak rasa, Alhamdulillah. Kira bagus lah tu. Akhirnya tuan-puan tak rasa tu kira bersyukur lah. Kan? Macam saya rasa. Sejujurnya. Wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati. Tapi bila dah lama okey lah kan. Cuma bila awal-awal tu baru starting nak sebut tu, dia macam ada pengaruh tu sikit. So kunci dia, kita sebutlah ba ni dulu betul-betul. Tuan-puan bayangkan ta ni tak wujud. Asba wal asbati wa ma. Kalau kita fokus pada ta tu yang jadi wal asbati. Ba dia sikit je, dia tak jadi ba pun. Ba dia bunyi nak mengembang. Bunyi nak mengembang. Okey. Dia kunci dia kena hati-hati dan selesaikan satu persatu huruf. Kalau baca duk kalut tu mungkinlah kan mungkin akan berlaku bunyi yang tak sepatutnya. Dan saya pun rasa kalau saya baca laju, kalau saya baca kalut pun rasanya saya jadi gitu juga kot. Jadi kena hati-hati. Okey. Boleh. Ada ustaz. Yang lain rasa ke? Ke seorang dua je rasa? Okey, baik. Kalau kita berhenti pula, kat sini dah akan jadi qalqalah kubra lah. Tuan-puan kalau kita berhenti. Wa Ya'qub wal asbat. Nampak? Tambah pula waktu kita berhenti. Bila berhenti dia jadi ma'arid li sukun. Jadi kat mana cabaran dia ialah ketika kita nak buat ma'arid tu. Wal asbah. Ba tu nak kena konsisten. Tambah pula kalau kita baca dengan kadar isba' 6 harakat. Wal asbah. Nampak? Nak bagi konsisten huruf ba tu, mat tu. Kalau tidak nanti bunyi gelong. Kalau kita tak konsisten bunyi gelong. Wal asbah. Dah. Asbah. Dia bunyi menggelegak orang kata dalam mulut kita tu. Kejap punya. Jadi itu kawalan. Itulah mat, suara mat, nampak? Makhraj yang luas, muqaddar.
Kalau belajar dalam kan bab makhraj yang tidak ada ketetapan. Bunyi dia dalam mulut ni keseluruhan. Daripada rongga mulut ni lalu ke rongkong ni semua satu mulut ni. Itulah huruf al-jawf, rongga mulut yang disebut rongga mulut tu. Sebab tu bunyinya boleh berubah. Kita kata bunyi fleksibel lah. Boleh? Kerana lidah terlalu meraihkan huruf tebal ta. Ya. Kadang terjadi sedar tak sedar, terjebak juga. Okay. Alright. So itu je lah kalau kita berhenti, hati-hati. Konsisten bunyi mat tu. Wa ya'qub wal asbat. Baru hujung sekali, pup, baru matikan huruf ta dan hadirkan sifat tebalnya, segala sifatnya lah. Isti'la mutbaqah, isti'la itbaq, apa lagi yang penting-penting, qalqalah. Itu sifat. Boleh dah? Gelong. Gelong tu condong ke tak sekata? Sekata tu maksudnya apa? Luas juga maksud tak sekata tu. Bila kata bunyi gelong ni macam ni, contoh ma, tapi bila dah start bunyi ma, itu jadi condong. Itu yang sebut apa? Itu yang kita panggil apa? Imalah, kan? Imalah, apa lagi? Taqlil, kan? Imalah kubra, imalah sughra. Tapi bunyi itu tak adalah dalam pembacaan kita, dalam riwayat kita, qiraat kita ni hanya terpakai baris atas, baris bawah, baris depan je. Basic kan? Kalau kita bawa dalam perbincangan ilmu qiraat, so baris ni banyak. Disebut sebagai baris atas. Kemudian ada taqlil. Taqlil ataupun imalah sughra, kita panggil taqlil. Lepas tu ada pula baris bawah. Tu baris depan. Gelong, melilau, bunyi melilau lah, macam tu. Puan Nazrina kata bunyi condong. Kalau condong tu dia lebih kepada itu bunyi condong, kan? Ni kita kata bunyi gelong melilau. Melilau tu okey lah kot. Macam budak main kipeh, macam tu lah. Betul juga. Wal asbat. Tu. Sebab kacau, dia nak cari balik mana kedudukan ta tu nanti. Tapi jaranglah, tuan puan tak adalah buat gitu kan. Orang yang dah biasa ngaji, dah mahir, insya-Allah okey lah kot. Biasanya awal-awal ni biasalah, kan. Okey, baik, jom kita sambung. Wama lari tun. Bolehlah nak ibaratkan macam tu. Lari tun. Bunyi melilau. Baik. Wama panjang, 4 atau 5 harakat. Kat sini mat jaiz MJM. Mat jaiz munfasil. Wama utiyamu, umat badal. Okey, hamzah yang dibaca 2 harakat. Wama utiyamu, utiya Musa. Mat asli, sa pun mat asli. Wa'i pun mat asli, sa pun mat asli. Banyak ni Utiyamu. Cuma kat sini hati-hati tuan-puan ya. Ya ni hidup. Takut tuan-puan sekarang tak nampak pula pada atas ni. Baca uti Musa. Boleh? Ni tuan-puan ya ni hidup. Hati-hati nah. Utiyamu, ya 1 harakat. Ni pada atas. Biasanya sebab kita tengok kalimah ni macam mat asli kan. Tapi sebenarnya tak, ya tu hidup. Dia berbaris tu.
Mu ma asli. Utiya Musa wa Isa wan wajibul gunnah WG dan kat sini ALS alif lam syamsiah. Wa Isa wan an-nabiyun alif lam syamsiah. Nun sendiri yang bersabdu tu wajibul gunnah. Nabiyu okey, ya bersabdu jelaskan biyu wan nabiyu jelaskan. Huruf ya kita tahu kan, ya ayya biyu bayya biyu contohlah kan, nak latih tu. wan nabiyuna yu ma asli. Okey, MA yu ma asli namirra. Nun mati bertemu ra tuan-puan, IBL idgham bila gunnah. Idgham masukkan nun ke dalam ra bila gunnah, tanpa dengung, bi ghairi gunnah. Okey, bila gunnah bi ghairi gunnah sama je tu. Okey, kalau dengar tu jangan terkejut lah. Boleh tuan-tuan perempuan wan nabiyuna min rabbi. Ra tebal, ra bersabdu, bukan sebab dia bersabdu tapi sebab dia dari atas. Tebal min rabbihim. Rabbi, ra bersabdu, ba bersabdu. Min rabbihim, him mim mati bertemu lam. Isaac S izhar syafawi, jelaskan makhraj dan sifat bagi huruf mim. Itu maksud dia min rabbihim la. Kalau kita berhenti tetap izhar lah. La nufarri, la ma asli MA nufa. Kemudian ra bersabdu baris bawah, selepasnya ada huruf qaf. Okey, baris depan, qaf baris depan. Okey tuan-tuan perempuan, nak tanya lama tak tanya kan, ni nak baca tebal ke nipis pada ra ni? Soalan saya, ra ni nak baca tebal ke nipis? Tuan-tuan perempuan, lama tak bersoal jawab kan. Ni kita sembang-sembang sikit pasal ra, tapi kacang ni. Ra tu nak baca tebal nipis. La, lam kan, la pada atas la, nun baris depan, nu, fa pada atas fa, ra bersabdu baris bawah, kemudian qaf baris depan. Nak baca tebal ke nak baca nipis? Kalau semua jawab betul, alhamdulillah, maknanya tuan-puan terbaik. Ingatkan dapat hadiah tebal ke nipis? Ni soalan senang ni. Kalau nipis sebab apa? Kalau tebal sebab apa? Ramai jawab nipis Ada yang jawab tebal juga. Mungkin sebab dia tengok tak tahu. Mungkin tengok sebab ra tu, ataupun dia tengok qaf isti'la kan selepas dia. Tebal ke nipis? Jeng. Okey. Maknanya tak payah tengok lah huruf lepas ke huruf sebelum, tak payah.
Huruf isti'la selepas qaf tu pun tak payah tengok kan. Selepas ra tu tak payahlah tengok kan. Ni sajalah saya tanya. Maksudnya tak payah tengok kat fa ke, tak payah tengok kat qaf ke. Perlu ke nak tengok? Ke macam mana? Tuan. Ni bukan cucuk jarum Ni tanya. Ha. Tak payah tengok. Kita tengok ra je. Bila ra berbaris manfaatkan kehidupan. Masya Allah. Pening kamu. Lekas jawab. Tadi ngantuk kan? Meh jawab dulu. Okey, ada yang kata nipis kalau terus baca, kalau berhenti tebal. Okey. Kita tengok banyak khilaf para netizen. Soalan ni saya pernah tanya dah sebelum ni kan. Teka dalam hati je. Okey, baik. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih tuan-puan. Saja je. Santai-santai. Hormat dengan roh. Dengan roh arwah tu. Masya Allah. Dahsyat ni. Confirm nipis, tak mau tukar-tukar dah. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan puan. So, bagus. Bila tengok jawapan-jawapan ni. Baik. Apapun, saya ucapkan tahniah kepada mereka yang jawab ra ini dibaca tebal. Tahniah sebab salah. Jadi jawapannya nipis. Alhamdulillah. Tepuk tangan sikit. Jawapannya nipis tuan-puan. Yang tuan-puan jawab tu betul lah tu. Sebab apa nipis? Ra ni hidup. Bila ra hidup, bila kata hidup ni maksudnya dia berbaris. Selagi mana dia berbaris, tengok je pada baris dia. Tak usah tengok sebelum, tak usah tengok selepas. Yang kena tengok sebelum, tengok selepas tu, walaupun lepas tu ada huruf tebal dan bagai-bagai tu, itu ketika mana ra itu mati. Sekarang ni ceritanya ra ni hidup. So tak payah dah tengok huruf qaf isti'la lepas dia ke apa ke, tak perlu. Selagi mana dia hidup, kita manfaatkan kehidupan dia. Masya Allah. Itu ayat Puan Nazrina tadi. Sebelum ni pun pernah sebut juga. Kan? Dia tengah hidup tuan-puan. Kan? Kita raikan kehidupan dia tu. Kenapa kita nak tengok huruf orang lain? Sian dia. Ya? Jelas ni. So, ra ni baca nipis je. La nufarri. La nufa. Fa. Farri. Fa. Farri. Boleh, tuan-tuan puan. Siapa betul? Siapa betul, tulis kat komen ye. Ye, betul. Kan? Tak apa, belajar dari kesilapan insya-Allah pelan-pelan Dan tadi saya betulkanlah statement. Tadi ada yang kata kalau berhenti, andai kata berhenti tebal, kalau sambung nipis. Tidak. Berhenti ke tebal ke? Berhenti ke sambung ke, tetap ra ni dibaca nipis. La nufarriqu. Kalau sambung kan, la nufarri. La nufarriqu. Kalau berhenti, la nufarriqu. Yang tebal tu qaf. Ra kekal dengan nipis tebal. Nipis sifatnya. Boleh tuan-puan, on tak on?
Alhamdulillah. Tahniah. Yang silap tu tak apa. Nanti cuba lagi Ya, betul. Ada. Baik, sikit lagi nak habis dah. La nufarri. So nipis. Okey, kita tahu nipis. So nak baca macam mana? La nufarri. Farri. Jangan kita beri tekanan pun. Farri. Jangan diangkat-angkat bunyi tu. F-A-R-R-I. Farri. F-A-R-R-I. Kita sebut macam mana? Kalau Rumi lah. F-A-R-R-I. Farri. La nufarri. La nufarriqu baina ahadim minhum. Salah. Tuan Kamarul. Nak lagi teka. InsyaAllah nanti kita teka-teka lagi Alright. So nipis dia dapat. Wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum. Boleh? Okay. Tak boleh waqaf pada arid kara sebab tengah kalimah kau ustaz. Ya, betul. Sebab tu tak ada kaitan. Bila berhenti dengan sambung, ra tu akan kekal lah dengan bunyi nipis dia. Melainkan kalau ra tu kat ujung, tu baru kita sembang lain lah. Sebab la nufarriq, akhir kalimah, huruf akhir bagi kalimah ni ialah huruf qaf. Jadi tak ada kaitan dengan huruf ra tu. Sebab tu bila kita berhenti ke sambung ke, akan kekal dengan sifat asal lah. Kalau kita kata nipis kat situ kan, so kalau berhenti pun sama je, dia tak akan berubah walaupun arid, sukun arid. Baik. Baina ahadim. Okay, baik kat sini apa? Bacaan lin lah. Ya, lin sebelumnya baris atas, bacaan lin. So kat sini tadi nipis ra nipis. Baina ahadim idgham bi gunnah IBG. Minhum nun mati bertemu ha izhar halqi. Nun mati bertemu ha izhar halqi. Boleh? Tuan-tuan puan. Baina ahadim minhum. Sama juga. Ni pun izhar juga. Cuma ini izhar syafawi. IZS. Mim mati bertemu dengan waw. Jadi nun dengan mim mati ni, kita tengok dia ada sukun kan atas dia. So perlu dibaca dengan jelas. Jelaskan apa? Makhraj dan sifat. Jadi bila kita sebut makhraj dan sifat, kita tahulah sifat nun dengan mim ni ada dengung. Kan? Ada dengung. Jadi sepastinya walaupun dibaca ataupun dinamakan izhar, tapi unsur dengung yang sedikit tu tetap ada. Minhum belakang tu. Minhum belakang tu. Minhum wa nahnu lahu wa nahnu. Nun baris depan nu. Nah ni nah pedas lah. Ha pedas ya. Wa nahnu lahu hu ma'asli. Maksilah. Baca sama je macam maksli, 2 harakat. Cuma nama dia maksilah qasirah. Okey, qasir dibaca dengan pendek, 2 harakat. Wa nahnu lahu muslimun. Sin macam biasalah. Man arid lisukun. Boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Boleh tuan-puan? Selesai. So insyaAllah kita dah siap bedah untuk ayat ayat 82, 83 dan 84. Jadi insyaAllah hari Rabu nanti, esok tak ada sharing kan? Hari Rabu nanti saya nak minta tuan-puan buatkan dulu sampai 87. Okey, so tuan-puan boleh bedah siap-siap.
Nanti hari Rabu nanti kita bincang 85, 86, 87. Boleh tak? Bedah siap-siap kat rumah. Nanti kita semak sama-sama pada hari Rabu. Ni 3 ayat ni. Hari Rabu nanti kita sambung. Lepas tu hari Khamis nanti habiskan semua terus yang berbaki ni. Boleh tuan-puan? Ya, insya-Allah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okey. So alhamdulillah selesai. Baik tuan-tuan dan puan, seperti yang saya maklumkan sebelum ini, sebentar jangan keluar lagi, kita nak talaqi dulu sama-sama. Untuk seminar sifat huruf, insya-Allah seminar sifat huruf kita akan mula buka pendaftaran pada hari ini. Okey, untuk hari ini kita akan mula buka pendaftaran pada jam 3 petang tuan-puan. Alright, pada jam 3 petang pendaftaran akan dibuka. Boleh tak? Pendaftaran untuk seminar sifat huruf akan dibuka pada jam 3 petang. Yuran berapa? InsyaAllah untuk yang terawal ini kita akan ada harga yuran early bird. Murah lah sikit. Kalau yang package biasa ni tak silap saya dalam 20 lebih kot, 29 macam tu. Tapi apa pun nanti akan dijelaskan oleh bahagian yang menguruskan lah, ya tuan-puan. So pastikan tuan-puan dah join dalam grup waiting list ataupun grup info terbaru. Tuan-puan boleh tengok di ruangan pin komen tu. Boleh tengok di ruangan pin komen. Okey, tuan-puan boleh tekan link tersebut. Bagi mereka yang nak join seminar sifat huruf ni, insya-Allah harga dia tak lebih RM50 pun. Yang jadi lebih tu mungkin sebab masuk postage kan, kawasan yang jauh-jauh tu. Boleh tuan-puan. Seminar ni akan berlangsung pada 20 September 20 November. Hari ni 1 hari bulan kan tuan-puan. Hari ni 1-2 hari bulan kan. Seminar 20 hari bulan nanti. Lambat lagi. Lebih kurang dalam 3 minggu lah. Premium berapa Ustaz? Premium tak silap saya dalam 40 lebih kot. Dia termasuk modul sekali. Maksudnya tuan-puan tak payah fikir dah lah. Tunggu modul sampai. So tunggu hari seminar, just conteng-conteng je terus atas buku, atas modul kita. Gitu. Baik. Saya nak maklumkan ni tuan-puan, pendaftaran buka pada jam 3 petang. Okey, tadi Encik Ifan ada inform saya pagi tadi. Dia suruh saya bagi tahu pada tuan-puan, insya-Allah 10 orang yang terawal yang mendaftar pada jam 3 petang ni akan dapat hadiah misteri. Saya pun tak tahulah hadiah apa. Jangan tanya saya ya. Saya pun tak pasti apa je. Cuma kepada 10 yang terawal sahaja. Tapi syarat dia mesti bermula jam 3 daftar tu. Kalau tiba-tiba ada yang bayar siap-siap pukul 2.59, dia tak terkira. Okey. Last seminar saya tak dapat modul Ustaz. Tak dapat modul? Oh ya ke? Puan dah mesej dah Encik Ifan. Cuba tanya dia. Sebab Puan Kartini masterclass kan sebelum ni. Sepatutnya ada tu. Cuba tanya balik Encik Ifan Takut ada terlepas pandang. Okay, so saya alu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan untuk bersama saya seminar sifat huruf. Kita akan fokuskan untuk pembahagian sifat. Dan insyaAllah harganya mampu milik tuan-puan. Ini bukan paksaan mana yang berminat, yang nak lagi mendalami berkaitan dengan sifat huruf, insyaAllah lah sedikit saya cuba kongsikan. Seminar tu 20 hari bulan, bermula pagi ke Ustaz? Ya, daripada jam 8.30 hingga 1 tengah hari. Setengah hari lah. Dan rakaman disediakan kepada mereka yang nak join tapi tiba-tiba tak dapat, ada hal. Memang digalakkan ikut untuk on time punya live lah. Cuma kalau yang tak dapat, insyaAllah ulangan akan diberikan. Video ulangan lah. Okay, rakaman, video rakaman. Begitu. Setengah hari. Okey Cun. Cantik tu puan. Okey Cun, daftar pukul 3 petang.
Daftar kena terus bayar ke Ustaz? Daftar boleh bincang Puan Nora, tak ada hair punya, jangan risau. Alright. InsyaAllah untuk yang jauh-jauh kita akan post awal biasanya. Untuk yang bahagian Sabah Sarawak ni biasa kita post awal. Okay nah, InsyaAllah. So bolehlah ajak kawan-kawan geng-geng masjid ke geng-geng ngaji sekali. Terpulang lah, siapa-siapa pun boleh join. Kita terbuka ni just untuk sharing je, bukan paksaan untuk semua. Tapi biasalah bila kita nak ngaji ni, bab makhraj dengan sifat ni menjadi keutamaan. So bila kita adakan seminar sifat ni, maknanya kita nak fokus kat sifat je. Kita cuba fahamkan macam mana selok-belok nak memahami sifat ni nanti insyaAllah. Boleh nah? Kemudian nanti insyaAllah saya akan adakan satu webinar untuk tuan-tuan dan puan. Satu webinar, nanti saya maklumkan bila tarikhnya. Setakat ni planning saya hari Khamis nanti insyaAllah. Khamis minggu ni. Okay, kita akan ada satu webinar melalui Zoom, percuma je. Tajuknya ada apa dengan sifat. Ada apa dengan sifat. Dia lebih kepada kita nak melihat sifat ni apa sebenarnya. Mungkin pada tarikh seminar ni nanti kita akan terus pergi kepada silibus dia nanti. Cuma nanti pada hari insyaAllah Khamis ni tuan-puan, nanti saya akan maklumkan balik. Kita akan ada satu pertemuan melalui Zoom juga. Okay, saya lupa nak sebut, untuk seminar ni pun melalui Zoom. So nanti hari Khamis nanti kita akan ada satu webinar, namanya ada apa dengan sifat. Ada apa dengan sifat ni, macam mana cara nak faham sifat ni. Sebab kadang-kadang ada di antara kita yang tak pernah belajar tentang makhraj dan sifat, ataupun baru je belajar tentang makhraj. Jadi mungkin untuk makhraj tu tak dapat nak hadam lagi sepenuhnya, tiba-tiba masuk pula bab sifat. Jadi macam mana kita nak fahamkan pecahan dia tu? Apa benda yang dimaksudkan makhraj, apa pula yang dimaksudkan sifat? Yang dah faham insyaAllah lah, alhamdulillah, tak ada masalah. Jadi tujuan webinar ni ada apa dengan sifat. Kita nak bagi tahu ada apa dengan sifat ni sebenarnya. Tujuan dia apa? Kalau orang yang dah mahir mungkin tahulah, untuk membezakan sekian-sekian huruf dan sebagainya. Yes, kita boleh jawab. Jadi target saya, impian saya ialah untuk memberi pencerahan kepada sahabat-sahabat yang mungkin baru lagi berada dalam arena pendidikan Quran ni kan. So bila dah nak hadam sesuatu tu, dia perlukan penjelasan yang lebih. Jadi insyaAllah saya bersama tim nak buat satu pertemuan sebelum berlangsung seminar ni, iaitu webinar ada apa dengan sifat. So saya harap tuan-puan yang berkesempatan, jom bersama saya insyaAllah. Setakat ni kita plan hari Khamis petang lah, jam 3. Khamis petang jam 3. Itu kira usrah santai kita lah. Minggu lepas kita buat usrah santai kan. Jadi ni pun kira usrah juga, cuma kita more kepada topik tentang sifat huruf ni. Boleh nah? So hashtag ada apa dengan sifat, insyaAllah kita akan kongsikan nanti. Percuma je, yang ni percuma tuan-puan. Boleh join. Cuma saya galakkan kepada mereka yang join seminar sifat ni, join lah untuk yang webinar percuma ni, supaya tuan-puan nampak macam mana flow dia ni nanti. Supaya tuan-puan tahu apa yang tuan-puan nak kena faham waktu hari seminar ni nanti. Kan, takut nanti bila datang istilah yang pelbagai, kita tak dapat nak tangkap, tak dapat adapt. Ini sebenarnya nak cerita apa ni? Tak nampak. Sebab tak tahu view tu dia nak pandang macam mana. Dia nak pandang benda tu tak tahu macam mana. Jadi insyaAllah dalam kita kata apa, dalam webinar ni nanti saya akan kongsikan pada tuan-puan. Boleh dah? InsyaAllah, percuma aja. Sila ajaklah kawan-kawan siapa-siapa nak join. Santai-santai je tuan-puan. Rukun nombor 1, betul. Dan sebab ngaji Quran ni 2 je kan, nak makhraj dan sifat. Itu je lah, insyaAllah nah. So semua clear ke tuan-tuan dan puan? Siapa yang berkesempatan nanti insyaAllah boleh join. Baik, saya rasa itu saja untuk makluman. Hari ni kita mula pendaftaran 1 November pada jam 3 petang. 10 yang terawal ada hadiah. Ada 10 je lah nak banyak-banyak tak boleh. Ada 10 je. Itu pun saya tak tahu hadiah apa. Tapi janganlah mengharap pula hadiah bag krokodil ke apa kan. Nak pula handbag krokodil ke Ustaz? Boleh ke makcik pakai? Dah habis PKP ni nak pergi kenduri pakai bag krokodil kata. Tidak lah bag krokodil. Adalah hadiah tu nanti InsyaAllah.
Gurau tuan-tuan. Jangan ambil hati lah. Okay. Seminar tu 20 hari bulan ke? Oh, tak. Hembik Borneo, boy. Main ni ya. Baik, insyaAllah jom tuan-tuan dan puan, sebelum kita akhiri kita punya live pada pagi ni, kita baca dulu sama-sama, jom. Kita talaki dulu untuk ayat 82, 83 dan 84 insyaAllah. Usah keluar lagi, mau kita ngaji dulu kejap. Sikit je lagi. Nanti tuan-puan tengok lah ya. Ni ada yang bulat-bulat ni kan. Tuan-puan tengok kat mana saya berhenti, kat mana saya tarik balik tu. Ikut aja dia punya apa, panduan tu. Dapat beg cicak man. Masya Allah. Lama tak dengar cicak man tu. Nak katil. Masya Allah. Tu nak hantar tu kena guna apa tu? Kalau nak hantar Singapura tu. Okay, baik. Sedia semua? Okay, fokus. Kita betulkan niat kita balik semula insyaAllah. Yang tengah gelak-gelak, yang bibir tak lepas-lepas lagi tu, betulkan balik. Beg tak. Boleh. Puan Aisyah. Kalau beg tak tu okey. Sekali package anak itik sekali bubuh dalam tu. Mak dengan anak. Gurau-gurau. Okey, jom. Kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jom. Berhenti sekejap apa nama? Okey, dapat makluman Tuan Tajia Mani minta doa pada kita semua. Kakak beliau baru meninggal sahaja di IJN. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Moga-moga kakak arwah kepada Tuan Tajia Mani disemadikan dengan baik dan ditempatkan di kalangan orang beriman insyaAllah. Sama-sama dulu kita sedekahkan Al-Fatihah lah buat arwah insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salam takziah buat keluarga Tuan Tajia Mani. InsyaAllah moga-moga arwah ditempatkan di kalangan, dihimpunkan bersama kalangan para salihin, para syuhada insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jom. Itulah, di samping kita bergembira ni, ada di antara kita kan yang sedang meratapi kesedihan dan sebagainya. So itulah kehidupan InsyaAllah. Apapun kita yang masih hidup ni, teruskan kehidupan seperti biasa. InsyaAllah yang pergi tetap akan pergi. Itu janji Allah. Kita doakan mereka. Itu sahaja. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan tuan-puan. Ready? Dah sedia ke semua? Fokus pada bacaan kita. Kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فمن
ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون لا نفرق بين أحد
ونحن له مسلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan dah selesai dah. Waalaikumsalam Puan AB. Baru masuk ke tu? Kita nak habis dah, baru je habis. Okey, baik. Jadi Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada semua sahabat-sahabat yang bersama pada pagi ini, insyaAllah. Petang ni jangan lupa daftar pada jam 3 untuk seminar sifat huruf. Doakanlah ramai yang turut serta untuk seminar kali ini. Dan kalau lagi cantik semua sedang menonton ni, ataupun kepada mereka yang memang follow rapat kita punya sharing tajuk setiap pagi ni, saya memang galakkan sangat lah kan ikut. Tapi apa pun terpulang pada pilihan masing-masing. Kan mungkin ada pengajian lain yang menawarkan juga program yang sama, so terpulang lah. Ikut je mana-mana yang kita rasa selesa, yang rasa ada chemistry, terpulang. Okay, itu hak tuan-puan. Okay, insyaAllah. Baik, jadi itu sahaja. Jom tuan-puan kita baca dulu doa tilawah kita macam biasa. Tuan-puan boleh tekan link link semua telah disediakan di ruangan deskripsi pun ada, di ruangan chat ataupun di ruangan komen tu pun ada link. Tuan-puan boleh dapatkan link untuk pendaftaran seminar sifat tu di situlah. Okey, itu saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujjah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan culah dan jangan gelong. Tu baik Puan Nora. Ayat ujung tu. Jangan culah dan jangan gelong. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita dah berakhir dah. So kita jumpa lagi untuk sharing tajwid pada hari Rabu nanti. Esok tak ada tuan-puan. Hari Rabu nanti insyaAllah ada. Hari Rabu nanti macam biasa. Baik, itu saja saya rasa untuk pagi ini. Dua perkara penting yang saya maklumkan tadi, saya nak ingatkan semula. Pertama, untuk pendaftaran sifat akan mula pada jam 3 petang ni. So tuan-puan boleh lakukan pendaftaran. Dan untuk pendaftaran, tuan-puan boleh tekan link yang disediakan di ruangan komen tu. Okay, tekan saja link tu. Dan insyaAllah segala info-info akan dimaklumkan dalam grup Telegram lah. Dan apa segala seminar-seminar program yang akan berlangsung nanti, semua akan dimaklumkan dalam grup Telegram tersebut. Yang keduanya, untuk kita punya webinar nanti, insyaAllah webinar ada apa dengan sifat, sebagai muqaddimah, apa yang kita perlu faham, view yang macam mana kita nak nampak tentang sifat huruf ni. So insyaAllah bersama saya nanti pada nanti saya bagi tahu secara official lah. Mungkin sekarang ni sebab nak tengah atur masa dulu nak tengok. Setakat ni kami merancang hari Khamis.
Apa-apa nanti saya akan maklumkan pada hari Rabu pagi nanti. Okey, pada hari Rabu pagi. Itu sahaja. Wallahu alam, kita tangguhkan dulu pertemuan kita. Sebelum tu jangan lupa hashtag kita tuan-puan. Santai tapi sampai, kita jaga Quran, Quran jaga. Kita teruskan doa izin ngaji dan jangan lupa say thanks to Allah, ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana bagi kita peluang pada pagi ini untuk terus bersama dalam suasana yang kita boleh kata suasana yang baik inilah, insya-Allah. Moga Allah tetapkan hati kita bersama, hati saya, hati tuan-puan. Okey? Baik. Itu saja. Terima kasih sekali lagi. Kita tangguhkan dulu dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, tuan-tuan puan, saya undur diri dahulu insya-Allah. So teruskan aktiviti tuan-puan. Saya doakan moga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bekerja teruskan bekerja insya-Allah. Jumpa lagi. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hamba-Mu. Ku sering melanggar larangan-Mu dalam sedar ataupun tidak. Ku sering meninggalkan suruhan-Mu walau sedar aku milik-Mu. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hamba-Mu. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagiku ingat, petangku alpa, begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cinta-Mu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan dari-Mu. Ku sering berjanji depan-Mu, sering jua ku memungkiri. Ku pernah menangis kerana-Mu, kemudian ketawa semula. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagiku ingat, petangku alba, begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cinta-Mu.
Aku lemah, aku jahil tanpa pimpinan darimu. Kau pengasih, kau penyayang, kau pengampun kepada hamba-hamba-Mu. Selangkahku kepadamu, 1000 langkah kau padaku. Tuhan, diri ini Tidak layak ke syurga-Mu, tapi tidak pula aku sanggup ke neraka-Mu. ku takut kepadamu, ku harap jua padamu. Moga ku kan selalu